Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana bidinihil qawim wa bayana siratahul mustaqim bil ayati wa zikril hakim wa sunnati rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi allazina i'tasamu bihablillahil matin wa kitabihil mubin wa fazu bis sawabil muqim. Alhamdulillah, kita selalu memulakan apa segala perbuatan kita dengan ucapan Alhamdulillah. Merupakan ucapan lahiriah, ucapan lisan, ucapan lidah kita. Tetapi janganlah ucapan terima kasih, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, syukur dan segalanya hanya terhenti kepada lidah kita. Tetapi kita nikmatkanlah rasa syukur kita melalui seluruh anggota kita. Al-jawarih, kata orang Arab, kata bahasa istilah fikih, al-jawarih adalah merupakan seluruh anggota kita, baik zahirnya maupun batinnya. Kerana apabila nak dihitung nikmat Allah sangat banyak, tidak akan kita terhitung wa imah dilipat gandakan usia kita sekalipun. Pada minggu yang lalu, hari Senin, sudah kita beritakan tentang sampainya cerita ataupun kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terlibat di dalam pembinaan Kaabah. Ketikanya pada zaman tersebut, iaitu pada zaman pemerintahan orang-orang Quraisy, telah berlaku banjir dan mengakibatkan sebahagian daripada tembok-tembok Kaabah itu runtuh. Dan apabila sudah dirundingkan semula, maka mereka bersetuju untuk membinanya semula dengan biaya yang benar-benar halal, tidak terhasil daripada kutipan-kutipan daripada hasil perzinahan, perjudian dan sebagainya. Dan juga Rasulullah terlibat di dalam pembinaan ini, yang sudah kita pun beritakan bahawasanya ketika nak meletakkan kembali Hajar Aswad, sudah terjadi pertelagahan di antara kabilah-kabilah Arab, yang akhirnya Rasulullah adalah orang yang menyelesaikan perkara tersebut, di mana Rasulullah dengan menggunakan kebijaksanaan beliau telah dapat meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya. Ketahuilah bahawanya Hajar Aswad, suka kita nak menyentuh sedikit tentang keadaan Kaabah, iaitu Hajar Aswad adalah merupakan hajar yang telah dibawa turun oleh Nabi Adam AS. Ketika Nabi Adam AS bawa turun Hajar Aswad ini, panjangnya 1 hasta lebih mengikut daripada sebahagian riwayat. Kemudian itu telah terjadi jatuh, iaitu pecah 3, kemudian itu pecah lagi, dan akhirnya sekarang yang masih dapat kita saksikan, yang punya kesempatan untuk mengucupnya juga boleh mengucupnya, hanya tinggal 8 ketul saja, iaitu 8 ketul biji-biji kecil batu hitam ini. Yang kita nampak daripada keseluruhan yang ada di pojok ataupun di sudut ataupun di rukun Hajar Aswad itu adalah tempatnya saja, iaitu tempat itu besar tetapi biji-biji batu itu kecil di tengah-tengahnya saja. Jadi kalau kita punya kesempatan untuk sampai ke tempat tersebut, sebaiknya kita lihat benar-benar di mana ada bunjul-bunjul batu-batu itu yang baru kita cium. Kerana kalau kita cium di tepinya ataupun sama ada di kiri atau di kanan ataupun di bawahnya, berkemungkinan bukan batu itu yang kita cium, tetapi hanya damarnya saja, iaitu damar yang mengikat pecahan-pecahan batu Hajar Aswad tersebut. Dan sudah kita beritakan juga melalui daripada kuliah Zuhur ini, Hajar Aswad pernah dicuri ataupun pernah dirampas dan hilang daripada Mekah selama 22 tahun. Dan untuk mendatangkannya sangat besar belanja yang ditebus daripada orang yang melarikan ataupun merampas Hajar Aswad. Jadi itu sedikit daripada apa yang dapat kita sampaikan tentang Hajar Aswad. Bangunan Kaabah itu sendiri
sangat berbeza dengan apa yang pernah didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kerana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Ta'ala memerintahkan untuk membina Kaabah, bukan seperti yang sekarang ini kita lihat. Kaabah yang didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ada dua pintu. Satu pintu di sebelah barat dan satu pintu di sebelah timur. Tapi sekarang apa yang kita lihat adalah pintu itu terletak di sebelah timur laut. Ya, kalau ikut arah mata angin, Kaabah sekarang adalah arahnya timur laut. Dan kalau dulu Kaabah tidak ada 4 rukun seperti ini dan tidak ada Hijr Ismail yang melengkung itu, kerana pada zaman Nabi Ibrahim pembinaannya disatukan, iaitu tembok yang ada di Hijr Ismail itu ditinggikan dan disatukan dengan rukun Syam dan rukun Iraq. Jadi bentuknya tidak 4 persegi tepat sebagaimana sekarang ini, dan ada tambahan Hijr Ismail. Masa Nabi Ibrahim tidak demikian. Masa Nabi Ibrahim disatukan dan ada 2 pintu, pintunya rapat sampai ke tanah. Jadi apabila orang masuk melalui pintu yang sebelah barat, boleh keluar daripada pintu yang sebelah timur, ataupun sebaliknya. Jadi itu tujuan pembinaan Nabi Ibrahim apabila diperintahkan Allah untuk membina Kaabah. Kenapa terjadi perbezaan pembinaan Kaabah Nabi Ibrahim dengan pembinaan Kaabah orang-orang Quraisy? Sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi, iaitu kerana tidak cukup biaya. Apabila tidak cukup biaya, maka telah didirikanlah Hijr Ismail, tembok yang melengkung itu hanya separuh saja, tidak ditinggikan dan tidak dirapatkan dengan kedua-dua rukun, rukun Syam dan rukun Iraq. Tetapi ada hikmah sangat besar. Kenapa Allah Ta'ala membiarkan saja orang-orang Quraisy membina Kaabah secara yang demikian? Kerana siapa saja yang dapat kesempatan untuk solat di dalam Hijr Ismail, samalah artinya dia telah dapat solat di dalam Kaabah. Kalau seandainya semua dinaikkan tembok-tembok tersebut sebagaimana yang telah dibina oleh Nabi Ibrahim AS, maka kita tidak punya kesempatan langsung untuk dapat masuk ke bahagian Kaabah. Itu hikmahnya yang baru dapat kita lihat sekarang ini. Berapa ramai orang yang berebut-rebut untuk dapat solat di dalam Hijr Ismail, kerana disitulah apa yang pernah dinyatakan oleh Sayyidatina Aisyah ketika dia bertemu kepada Rasulullah. Dia kata, ingin sekali aku untuk solat di dalam Kaabah. Maka Rasulullah memerintahkan Sayyidatina Aisyah untuk solat di dalam ruang Hijr Ismail tersebut. Rasulullah mengatakan di situ samalah berada di dalam Kaabah. Alhamdulillah, siapa-siapa yang sudah mengerjakan haji, mengerjakan umrah dan dapat bersolat di dalamnya, maka sudah mendapat keberkatan seolah-olah macam solat di dalam Kaabah. Sedikit tentang bangunan Kaabah dan Hajar Aswad. Kita teruskan lagi kisah kita tentang junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang bertahanus di Gua Hira, di mana sudah kita nyatakan bahawasanya Rasulullah sebelum lagi dia bertahanus, sebelum lagi dia dapat wahyu daripada Allah, dia sudah bertahanus selama 3 tahun lamanya, turun naik daripada Mekah ke Gua Hira ataupun kita sebut Jabal Nur. Maka menjelang 6 bulan sebelum Rasulullah mendapatkan wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, Rasulullah telah dapat mimpi-mimpi yang dikatakan mimpi-mimpi ini adalah mimpi-mimpi benar. Saya sudah menjanjikan iaitu untuk menjelaskan tentang mimpi ini, iaitu kita manusia selalu mengalami mimpi, bukan hanya Nabi saja yang namanya manusia, malah binatang juga diberitakan oleh sebahagian orang ahli haiwan mengatakan bahawasanya haiwan juga mengalami mimpi. Dan mimpi manusia ini terbagi kepada 3 bahagian. Ada mimpi yang benar-benar datangnya sebagai isyarat ataupun alamat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada sebahagiannya pula adalah daripada gangguan syaitan ataupun daripada angan-angan godaan daripada syaitan, dan satu bahagian lagi adalah
angan-angan manusia. Sebab itu kadang-kadang kita banyak sangat berangan sampai malam-malam terbawa mimpi. Angan-angan nak jadi raja, angan-angan nak kahwin dengan puteri, malam-malam pun dapat mimpi seperti demikian. Jadi dua mimpi ini tertolak, iaitu mimpi yang disebabkan angan-angan siang hari sampai terbawa kepada malam, sampai terbawa kepada tidur, maka ini tak boleh dikatakan sebagai mimpi yang benar. Dia hanya mimpi disebabkan oleh kita punya angan-angan. Mimpi yang datang daripada syaitan juga tidak benar, kerana syaitan itu kalau didatangkan mimpi selalunya mimpinya ngeri-ngeri. Jadi apa adab kita kalau kita mendapat mimpi ngeri yang datangnya daripada syaitan? Rasulullah menganjurkan supaya kita bangun. Apabila sudah bangun, kita meludah ke arah kiri 3 kali. Kemudian tu kita membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Minta Allah Ta'ala menolakkan apa-apa keburukan daripada isyarat mimpi yang ngeri daripada syaitan ini. Kemudian tu kita disuruh ataupun disunatkan untuk bangun terus ambil wuduk dan sembahyang tahajud. Kemudian jangan menceritakan mimpi ngeri atau mimpi buruk yang datangnya daripada syaitan kepada sesiapa pun, melainkan kepada orang-orang yang dipercayai, dan orang-orang yang kita percaya itu tahu benar siapa diri kita. Jangan diheboh-hebohkan. Ini adalah sebagai adab ketika kita mendapat mimpi yang ngeri. Dan mimpi yang satu bahagian lagi, iaitu mimpi yang sadiq, mimpi yang sangat benar, sebagaimana yang dialami oleh junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kepada orang-orang mukmin, mimpi-mimpi benar ini terkadang kala terjadi kepada mereka. Dan mimpi-mimpi benar inilah yang boleh ditafsirkan mimpinya. Sebab itu ada ulama besar namanya Ibnu Sirin yang mengarang buku kitab tafsir mimpi, ataupun daripada mimpi itu ditakwilkan apa yang akan terjadi. Di dalam agama juga diizinkan untuk mentakwil mimpi seperti macam ini. Terkadang-kala mimpi itu benar-benar sebagaimana terjadi dalam mimpi, dan di alam zahirnya pun sama, sebagaimana yang terjadi kepada seorang Syekhul Azhar. Beliau namanya Syekh Dr. Halim Mahmud. Ketika berlaku peperangan Israel dengan Mesir, ini zaman sekarang ini, bukan zaman dulu, zaman sekarang. Jadi Mesir dibedil terus-terusan oleh pihak Israel, tapi tak tahu daripada mana arah datangnya, kerana mereka bersembunyi di padang pasir. Apabila diteropong, tak nampak markas-markas yang didirikan oleh orang-orang Israel di tengah padang pasir tersebut. Sampailah Syekhul Azhar, Syekh Dr. Halim Mahmud ini bermimpi. Di dalam mimpinya itu dia diperintahkan untuk siram air kepada padang pasir, di mana mereka merasakan daripada situ arah datangnya bedelan-bedelan pihak Israel. Jadi diikut mimpi tersebut, iaitu dijirus dengan air melalui udara, diturunkan jadi basah. Pasir-pasir padang pasir itu basah, langsung ambruk. Rupa-rupanya kubu-kubu Israel itu ditutupi dengan pasir, dibuat di bawah pasir, yang daripada atas tak nampak, daripada arah depan pun tak nampak. Yang akhirnya kemenangan daripada pihak Mesir, orang-orang Islam kita telah memenangi peperangan tersebut. Ini cerita daripada mimpi yang benar yang dialami oleh orang-orang mukmin. Begitu juga Nabi, ketikanya Islam sudah terdiri sangat kuat, dan ketika itu Nabi sakit. Sebelum menjelangnya sakit yang sangat teruk membawa kepada kewafatan junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, beliau telah bermimpi. Di dalam mimpinya beliau telah memakai dua gelang yang sangat cantik dalam mimpi. Jadi apabila Rasulullah lihat gelang itu di dua-dua tangannya itu, dia lihat sangat menarik. Tetapi dia diilhami di dalam mimpi tersebut, katanya, kamu tiup gelang yang kamu pakai ini. Kemudian tu Rasulullah tiup sebagaimana arahan daripada dalam mimpi tersebut yang diilhamkan kepada baginda. Lalu apa yang terjadi? Gelang ini berterbangan di udara, kemudian itu binasa.
Jadi apa yang Rasulullah takwilkan daripada mimpi ini, Rasulullah mengatakan bahawasanya akan ada dua orang, sebenarnya lebih, tetapi dua orang ini yang sangat galak serangannya terhadap Islam ketika itu, iaitu akan ada dua orang yang mengaku Nabi selepas daripada kewafatan Rasulullah SAW. Walhal sebelum Rasulullah wafat, ketika Rasulullah sakit pun, dua orang ini sudah sangat menyerang orang-orang Islam dan mahukan mandat daripada orang Islam supaya mengakui diri mereka adalah Nabi. Siapa dia? Iaitu Musailamah Al-Kazab, dan lagi satu yang daripada Yaman. Musailamah adalah daripada Yamamah, tetapi lagi satu yang daripada Yaman iaitu Aswad Al-Ansi. Beliau juga mengaku sebagai Nabi palsu. Itu takwil daripada Rasulullah SAW, dan benar-benar takwil Rasulullah ini betul terjadi, iaitu Musailamah Al-Kazab mengaku dirinya sebagai Nabi palsu dan minta orang-orang bai'ah kepadanya, yang akhirnya apabila Rasulullah wafat digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar, iaitu khalifah yang pertama. Apa yang dijalankan oleh Sayyidina Abu Bakar pertama adalah memerangi orang-orang murtad, orang-orang yang mengaku dirinya Nabi dan orang-orang yang enggan untuk bayar zakat, kerana Nabi-Nabi palsu ini tak mau bayar zakat yang diperintahkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Maka terjadi peperangan dahsyat, iaitu di Yamamah. Banyak orang-orang yang hafaz Al-Quran terkorban di situ. Inilah punca ataupun asal cerita di mana Quran itu seharusnya dikumpulkan dan dibukukan, kerana banyak para hufaz yang telah terkorban di perang Yamamah, di mana Sayyidina Umar melihat itu sebagai satu kerugian yang amat besar kepada pihak Islam, yang akhirnya beliau menganjurkan supaya dikumpulkan Quran itu, ditulis dan dibukukan. Dia menganjurkan usul ini kepada Sayyidina Abu Bakar, tetapi Sayyidina Abu Bakar tidak mahu. Jadi kemudian itu, apabila peperangan berlaku, Musailamah ini mati. Mati siapa yang bunuh dia? Iaitu orang yang pernah bertaubat daripada satu pembunuhan yang sangat Rasulullah sedih mengalaminya, iaitu Wahsy, orang Habsyi yang diperintahkan oleh Hindun untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Dan kematian Sayyidina Hamzah adalah menimbulkan satu impak kesedihan yang amat sangat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan sudah bertaubat Wahsy masuk Islam pun dia tidak berani menentang wajah Rasulullah, kerana saking takutnya kemarahan Rasulullah kepadanya yang telah membunuh Sayyidina Hamzah. Dan dia berjanji, kalaulah dulu dia membunuh Sayyidina Hamzah, iaitu orang yang paling Rasulullah sayang, sekarang dia berjanji untuk membunuh Musailamah, iaitu orang yang dibenci oleh Rasulullah. Kerana Musailamah ni pernah datang bertemu dengan Rasulullah. Dia kata, aku hanya akan masuk Islam kalau kamu menjanjikan selepas daripada kewafatan kamu, kamu serahkan kenabian kepada aku. Ini Musailamah. Jadi Wahsy yang telah membunuh Musailamah gugur di medan peperangan Al-Yamamah. Kemudian itu, apa yang berlaku kepada Aswad Al-Ansi, beliau juga telah dibunuh oleh prajurit Sayyidina Abu Bakar yang namanya Fairuz Ad-Dalami. Ketika Aswad Al-Ansi sedang tidur, dia masuk menyelinap ke dalam bilik tidurnya dan dia sembelih. Kebetulan pula isteri kepada Aswad Al-Ansi ini adalah perempuan solehah. Jadi apabila orang mendengar jeritan yang sangat kuat daripada bilik Aswad Al-Ansi kerana disembelih oleh Fairuz Ad-Dailami, iaitu tentera ataupun prajurit Sayyidina Abu Bakar, maka orang bertanya, suara apa itu yang sangat kuat keluar dari bilik? Dia kata, itu Aswad Al-Ansi sedang dapat wahyu, katanya. Dia sindir semua orang-orang di situ yang percaya kepada Aswad. Itu yang kamu percaya. Yang akhirnya dicampakkan keluar kepala yang sudah disembelih itu oleh Fairuz. Apabila sudah nampak kepalanya keluar itu, semua orang-orang yang pernah nak beriman kepada dia, yang percaya kepadanya, semuanya habis lari. Ini cerita tentang mimpi Rasulullah SAW. Ada lagi mimpi daripada khalifah-khalifah, iaitu Khalifah Bani Umayyah. Ini kita nak menjelaskan tentang kebenaran
tafsir mimpi yang ada, yang diizinkan di dalam Islam, iaitu tidak semua mimpi yang seharusnya ditakwilkan. Iaitu seorang khalifah daripada Bani Umayyah, dia bermimpi 4 kali dia datang ke mihrab, kemudian tu mihrab tu dia buang air kecil di situ. Buang air kecil 4 kali di mihrab. Jadi dia bangun dan dia tanya kepada orang yang ahli mentafsir mimpi ini. Yang mentafsir mimpi ini mengatakan bahawasanya ini mimpi bukan tidak baik, ini mimpi baik. Nama khalifah ni Abdul Malik ibn Marwan, ya, yang ada diceritakan di dalam sejarah. Tetapi mimpi ini adalah mimpi baik, di mana 4 orang anak kamu akan menduduki pemerintahan Bani Umayyah. Memang benar. Selepas daripada kematian Abdul Malik ibn Marwan, anak-anaknya telah menggantikan kedudukan beliau. 4 orang anaknya telah menggantikan pemerintahan Bani Umayyah. Jadi ini adalah merupakan contoh-contoh di mana ada mimpi-mimpi yang benar-benar terjadi kepada orang-orang mukmin, dan mimpi itu adalah betul-betul terjadi. Maka kita senantiasa berwaspada kepada mimpi-mimpi tersebut. Terkadang-kala apa yang kita mimpikan itu belum tentu dia akan mendatangkan satu kebaikan kepada kita. Kadang-kadang kita mendengar takwilnya salah. Kerana pernah Rasulullah bermimpi, datang seorang kepada Rasulullah menceritakan hal mimpinya. Kemudian itu Sayyidina Abu Bakar minta kebenaran kepada Rasulullah supaya dapat mentakwilkan mimpi tersebut. Tetapi apabila sudah habis diberitakan takwil tersebut oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar tanya kepada Rasulullah, adakah apa yang aku takwilkan daripada mimpi seorang sahabat kita yang datang bertanya kepada engkau ini benar? Rasulullah kata ada yang benar, ada yang tidak. Jadi daripada cerita ini, sekalipun ada takwil mimpi yang sudah dibukukan, yang sudah ditulis di dalam kitab, tidak boleh terus-terusan percaya. Yang paling umum kalau kita dengar mimpi dipatuk ular nak dapat jodoh, semua orang sudah tahu. Mimpi dipatuk ular maknanya sudah mendekat kahwin, sudah mendapat jodoh. Barangkali itu satu kebenaran, mimpi dipatuk ular. Tapi kalau sudah ada isteri, bagaimana pula mimpi dipatuk ular mau dapat isteri nombor 2? Begitu. Jadi kena hati-hati di dalam mentakwil mimpi. Apalagi kalau ada yang mengaku dirinya didatangi di dalam mimpi oleh junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang yang ahli di dalam tafsir mimpi, Ibnu Sirin, kalau ada orang yang datang kepada beliau menceritakan tentang kisah dia mimpi Rasulullah, dia akan tanyakan macam mana ciri-ciri ataupun sifat-sifat Rasulullah di dalam yang mimpi kau nampak itu. Kalau apa yang diceritakan oleh orang yang mimpi ini, Rasulullah begini wajahnya, Rasulullah begini jalannya, Rasulullah begini pakaiannya, kalau bertepatan dengan apa yang ada diceritakan di dalam hadis, maka Ibnu Sirin mengatakan dia benar, iaitu yang kamu mimpi itu adalah Rasulullah. Kalau seandainya apa ciri-ciri yang diceritakan oleh orang yang bermimpi ini tidak sama dengan apa yang diberitakan di dalam hadis-hadis, maka Ibnu Sirin kata kamu bohong, dan yang datang kepada kamu bukan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mimpi-mimpi yang kita kata mimpi-mimpi benar. Begitu juga kalau kita hampir kepada sakaratul maut, ya. Kalau kita hampir kepada sakaratul maut, itu bukan mimpi, tetapi itu adalah kejadian sebenar yang Allah Ta'ala pamerkan di hadapan mata kita. Sebagaimana yang sudah kita janjikan pada hari Khamis yang lalu, iaitu kita nak menyambung satu cerita yang kita berhentikan tengah-tengah kerana tidak kecukupan masa. Apa yang kita katakan pada minggu yang lalu, iaitu hari Khamis, kebiasaan Rasulullah yang selalu menghantar jenazah, kemudian itu sudah jenazah itu dikuburkan, nanti Rasulullah datang ke rumah waris si mati dan bertanyakan kabar kepadanya. Kalau ada wasiat daripada si mati, maka kamu jalankanlah. Kalau ada apa-apa yang perlu ditolong atau yang dibantu, Rasulullah akan bantu. Itulah sifat Rasulullah, sifat terpuji beliau.
yang seharusnya kita ikut, iaitu apabila ada sahabat-sahabat kita, orang sama agama, sama mukmin, sama orang yang ahli masjid umpamanya, ataupun bukan ahli masjid tapi jiran kita, kita kena datang dan kita kena tanya khabar apabila sudah habis jenazah dikuburkan. Jadi isteri yang semacam mana kita sudah beritakan pada minggu yang lalu, isteri ni kata ada beberapa perkataan yang dia keluarkan ketika sakaratul maut, ketika dia sedang dalam nazak. Tapi aku tidak yakin sama ada itu adalah merupakan satu perintah wasiat ataupun bukan. Jadi Rasulullah tanya apa yang dikatakan. Dia berkata, yang pertama dia kata, andai kata jauh, sangatlah baik. Kemudian tu dia berhenti. Dia berhenti, nafasnya turun naik. Kemudian tu dia cakap lagi, kalaulah seandainya yang baru, bukankah elok? Berhenti lagi, tercungap nafasnya. Kemudian tu yang akhir dia kata, kalaulah semua, sangatlah indah katanya. Jadi aku tak mengerti apa yang dicakapkan itu. Apa keseluruhan daripada cantuman-cantuman 3 perkara yang disebutkan itu, adakah dia merupakan wasiat ataupun tidak? Rasulullah senyum. Ini orang baik. Matinya Allah Ta'ala tunjukkan bagaimana kehebatan-kehebatan yang telah dia lakukan sepanjang usia dia, kebaikannya. Jadi Rasulullah senyum. Apabila Rasulullah senyum, waris daripada si mati ini tanya, kenapa Rasulullah senyum? Apa pemberitaan yang Rasulullah tahu tentang perkataan suaminya yang telah meninggal dunia ini? Dia kata, kebiasaan, ada orang mengalami dan ada orang tidak mengalami. Orang yang dalam sakaratul maut, Allah Ta'ala datangkan tayangan-tayangan perbuatan baiknya dan balasan-balasan yang Allah Ta'ala beri kepadanya. Begitu juga sebaliknya, kalau orang itu tidak punya amal baik, maka akan ditayangkan amal jahatnya, dan di mana akhir kesudahan balasan daripada amal jahatnya. Sebab itu kadang-kadang kalau kita lihat setengah daripada mayat ataupun setengah daripada orang-orang yang di dalam sakarat ini, dia menangis. Terkadang-kadang dia tak mau melihat arah depan, tapi dia berpaling, seolah-olah dia memalingkan mata pandangannya kepada tempat lain. Dia tidak mau melihat balasan-balasan yang Allah Ta'ala sudah tayangkan di hadapan matanya. Ini semua orang berlaku, cuma nyata atau tidak nyata, kita faham atau tidak faham, itu saja. Sebab itu apabila ada orang nak meninggal, kan kita disuruh membantu dengan membaca tahlil la ilaha illallah ataupun ayat-ayat Al-Quran, supaya kita dapat merasakan pahala daripada bacaan kita, menolong orang yang sedang di dalam sakaratul maut, supaya dia itu dapat merasakan apa yang ditayangkan oleh Allah Ta'ala itu, ada confident untuk dia dapat diampuni. Dengan datangnya pertolongan-pertolongan berbentuk rohaniah kepada dirinya yang sedang di dalam sakaratul maut, dan membantu dia mengakhiri ucapan kalimah yang akhir, la ilaha illallah, kerana memang sudah dinaskan di dalam hadis, barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah, maka akan masuk syurga. Jadi Rasulullah kata, suami kamu adalah orang yang telah ditayangkan kebaikan-kebaikannya waktu dia di dalam sakaratul maut. Perkataan pertama yang dia katakan, kalaulah jauh, sangatlah baik. Peristiwa ini bersangkutan dengan satu ketika suami kamu nak pergi solat di masjid. Di pertengahan jalan dia nampak orang buta. Tidak ada orang yang memimpin orang buta ini, dan dia pimpin orang buta ini sampai ke masjid. Dia menolong orang untuk beribadah. Dengan pertolongan dia itu, walaupun jaraknya tidak jauh antara orang yang buta ini dengan masjid, Allah Ta'ala sudah banyak bagi ganjaran kepadanya, pahala yang sangat besar. Sebab itu dia berkata, kalaulah seandainya antara orang yang buta tadi jaraknya jauh daripada masjid, bukankah baik? Maknanya dia mendapat pahala yang lebih banyak lagi. Jadi dia berdialog dengan tayangan-tayangan yang Allah Ta'ala beri, nampakkan di hadapan matanya.
Ada orang hanya dengan bahasa isyarat saja. Ada orang sempat mengeluarkan perkataannya. Ada orang hanya melihat dan meleleh air matanya saja. Ada orang yang sangat ketakutan